kalau nak dapat bijaksana ini, hikmah ini, atau hikmah, bijaksana itu ataupun hikmah. Nak dapat bijaksana ini, menuntut ilmunya jangan berhenti. Dari siapa pun, sama ada dia ilmu dunia yang membawa kita dekat dengan Allah, dan apa lagi lah ilmu akhirat. Jangan menuntut ilmu yang membuat kita jauh dari Allah. Ilmu yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk menjadikan ilmu kita, menjadikan ilmu kita nak rasa terangkat sikit. Wah, mesti raikan saya ni profesor, tahu tak? Jangan. Kerana Allah tak tengok itu semua, tapi Allah tengok apa niat kamu, bagaimana niat kamu masa kamu memberi berkongsi ilmu, dan bagaimana kamu berdiri depan orang dan di belakang orang. Kalau depan orang nampak hebat, macam kita kata, misalnya sebut wali Allah, tapi belakang orang jadi wali setan, untuk apa hidup? Maka sekali lagi, mari kita berubah bukan kerana orang. Kita nak jadi baik bukan nak tayang ke orang. Bukan nak tunjuk kat suami, bukan nak tunjuk kat anak. Tapi mudah-mudahan yang kita nak berubah, kita nak Allah terima semua ibadah kita. Kita nak Allah terima semua kebaikan kita. Berpandukan kepada apa yang kita buat. Berpandukan niat, berpandukan proses. Ada orang niatnya baik tapi prosesnya pula tak cantik. Ada proses cantik, udah hasil pula tak cantik. Sombong, riak dan ujuk pula. Ini contoh-contoh. Maka sekali lagi, terima kasih pada semua sahabat yang dipilih Allah untuk bersama. Pada petang ini, mudah-mudahan kita sentiasa menyemak diri. Kemarin kita sudah bercakap tentang kekuatan untuk berubah. Kita perlu berani kerana Allah, berani mencari redha Allah, berani mempertahankan hak Allah, berani untuk mencari yang benar, berani untuk menegakkan kebenaran, berani untuk mencegah kemungkaran. Jangan nak menegakkan kebenaran, membiarkan kemungkaran. Siapa pun yang mungkar, kita berhak tegur. Kita berhak berjuang. Ini yang kita kata berani. Berani menyatakan pendirian. Berani menyatakan pendirian kita. Kita ni siapa? Tapi jangan berani menghebah-hebahkan apa kita buat. Itu letih juga. Berani jumpa orang untuk marah orang, berani untuk sergah orang. Jangan siapa yang berani dengan saya. Semua orang takut dengan saya. Kalau saya bercakap, kalau jangan. Itu bukan keberanian, itu kesombongan namanya. Ketiga, kita kata kita nak berlaku apa tadi? Lapang dada. Ya Allah, aku terima apa yang kau anugerahkan, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Aku pasrah. 2 ayat yang sangat hebat. Kalau kita belajar satu jenis rawatan tu, kita kata, ya Allah, aku ikhlas menerima sakitku ini dan aku pasrah. Engkaulah penyembuhnya. Ini kata antara sakit yang kita kata, atau kalau kita dalam keadaan tidak selesa dan sebagainya. Ya Allah, aku terima sulitnya ini, ya Allah. Aku terima, aku pasrah. Aku redha, ya Allah, dengan apa yang kamu bagi. Dan aku pasrah. Engkaulah yang akan menyelesaikannya. Engkaulah yang akan memberikan ubatnya. Engkaulah yang akan merawatnya. Ini sebahagian daripada proses untuk berubah. Berubah mesti bersandarkan kepada kekuatan Allah. Sokongan dari Allah. Tadi kita kata keiman. Kedua, keberanian. Ketiga, apa tadi? Lapang dada. Keempat, namanya keadilan. Keadilan melihat kebalik situasi. Tidak boleh adil dalam semua situasi. Ada situasinya kita tak boleh adil. Ada situasinya kita tak boleh adil. Ada situasinya mesti adil. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak belajar. Hari ini kita nak menyentuh sikit. Apa cabaran-cabaran? Minta maaf, kita masih gunakan Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Maka kita nak cakap, kita kata bagaimana agaknya proses untuk kita lakukan dalam perubahan. Kita kata, siapa kata dia baik? Cuba angkat tangan. Cik, kalau nak angkat tangan kalau di kuliah. Maknanya kita kata, siapa kata dia baik? Siapa tahu kita baik? Orang tahu ke kita tahu? Ramai orang bila Umi tanya soalan ini, orang kata kita baik, kita kan baik sangat pun. Orang kata je kita pandai, kita kan pandai sangat pun. Orang kata je kita berani, kita bukan berani sangat pun. Ini masalah.
Maknanya apa orang kata kita tak dapat terima. Okey? Maka kalau kata dalam cabaran untuk berubah, proses untuk atau cabaran untuk berubah, pertama kita semak diri kita. Sebab kita nak ubah jiwa ni. Kita nak ubah hati. Kita nak ubah perasaan. Bukan nak ubah fashion baju, bukan nak ubah fashion tudung, tak. Itu seminit boleh jadi. Okey? Maka kita nak bangun balik, kita kata, kita yang kita paling takut adalah cabarannya tadi apa? Cabaran besar sekali ialah nafsu atau syahwat dan juga kemarahan. Ni dua modal yang paling banyak menjerumuskan manusia. Sama ada dia ada ilmu atau dia tak ada ilmu, tetap ada syahwat, tetap ada godaan nafsu, tetap ada kemarahan. Kita fokus dua ni. Kalau dua ni dapat kita kendalikan, okey, marah tak salah tapi marah yang terkendali. Marah yang kerana Allah, marah yang tidak merugikan siapa-siapa. Marah yang membetulkan yang salah. Marah untuk menjaga harga diri, menjaga image dan juga nama baik keluarga. Makanya marah yang mana yang Allah suruh simpan, marah yang mana yang Allah suruh buang. Sama juga nafsu ataupun syahwat. Kita semua orang dibekalkan nafsu. Nafsu tak boleh putus, tak boleh habis. Marah juga tak boleh dihabiskan. Saya tak ada marah dah. Saya dah tak boleh marah, saya tak ada marah. Jangan. Kalau Nabi kita dicerca, kamu tak ada marah, kamu tak layak jadi pengikut Rasulullah. Kalau agama kamu diinjak-injak, kamu dihina-hina, kita tak ada marah, itu bukan manusia. Itu bukan hamba Allah. Maka ada marah yang kita kena simpan, ada syahwat yang kita kena simpan, ada nafsu yang kita kena simpan. Maknanya kita kendalikan. Kita yang urus dia. Dia ikut kata kita, bukan kita ikut kata dia. Itu maksudnya. Maknanya kalau nak marah, kita bagi tahu apa sebab aku nak marah, hujungnya apa, prosesnya apa. Aku nak marah berapa banyak. Kena berunding dengan hati kita. Supaya lidah tidak diberikan arahan untuk cakap apa nak cakapnya. Ada cakap yang membunuh diri sendiri. Ada cakap yang tidak memberi apa-apa faedah pun. Okey, maka sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Kekuatan pertama yang kita nak, kita semak diri kita. Ada orang yang kata, saya ni dah memang macam ni. Saya ni dah memang macam ni, tak boleh ubah dah. Perangai macam ni, fikiran macam ni, otak macam ni, apa kita kata kebiasaan. Ni dah kebiasaan, nak buang ke mana? Okay? Ini pun satu masalah juga. Okay? Untuk melatih jiwa supaya mampu berubah menjadi daripada tak bersih kepada jiwa yang bersih, daripada jiwa yang tak tenang kepada jiwa yang tenang, dia memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Sebab itu kita kata nak dapat wajah yang tenang saja bukan mudah, wok. Okay, kadang-kadang orang selfie, orang lain senyum, dia tak senyum. Orang lain dah ketawa, dia senyum pun tak. Kerana wajah ini mengikut latihan. Wajah yang tenang, mata yang tenang, pertuturan yang tenang. Bukan senang nak dapat. Kita yang banyaknya kelang kabut, yang banyaknya marah-marah, yang banyaknya mata besar-besar. Kerana apa? Kita mudah marah tapi sulit untuk sayang. Oh, marah tanda sayang. Jangan. Hari ni dah tak berapa nak laku. Okay? Apa sayang suami, anak, sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangan-tangankan. Belum berapa laku kalau kita tak ada ilmunya. Nak tinggal macam mana, nak pukul macam tangan tu tangan macam mana, bila masa nak tangan-tangan, umur berapa, apa kaedahnya, cara mana, kalau nak rotan nak pegang rotannya macam mana. Ketiak tak boleh lepas pegang rotan. Bayangkan, kita rotan angkat seluruhnya, nampak? Mana betulnya? Artinya nak rotan pun kena belajar, nak urus anak kena belajar. Semua kena dapat ilmu. Oleh itu sekali lagi, pertama kita kata, okey. Orang yang jiwanya sudah lama dikalahkan oleh nafsunya. Jiwanya yang dah dikalahkan oleh nafsunya, maknanya yang memerintah dia, yang menggenggam dia adalah nafsunya. Kalau saya hendak, maknanya saya nak mesti dapat. Wah.
Kalau saya dan nak, saya mesti dapat. Itu sebab, itu pakai hati ke pakai nafsu. Ada orang memang berazam begitu. Ada yang positifnya. Saya nak jadi chef. Saya mesti ikut kursus. Saya mesti ada restoran. Saya mesti belajar masak. Boleh, tak ada masalah. Okay? Tetapi nafsu yang tak cantik. Tak cantik maknanya tak cantik di mata Allah. Dilarang Allah. Apa yang kita dak itu dilarang. Sama ada barangnya dilarang atau prosesnya dilarang atau niatnya dilarang. Okay, saya nak belajar supaya saya dapat kalahkan dia. Salah. Okay. Kita jangan nak saing. Saya nak buka gerai, nak bagi saingan pada dia. Tak, jangan. Maka sekali lagi, orang yang jiwanya sudah lama dikalahkan oleh nafsunya, okay, terutamanya nafsu-nafsu kebatilan. Kebatilan maknanya melanggar perintah Allah. Sukar untuk melatih jiwanya, okay, kecuali kalau dia melakukannya bersungguh-sungguh. Okey, bersungguh-sungguh. Macam mana kita kata dia kena bersungguh-sungguh? Dia mesti benar-benar mampu mensucikan jiwanya. Macam mana nak suci jiwa? Maknanya suci dulu perbuatannya, suci apa kita kata pemikirannya. Ilmunya benar. Cari ilmu yang benar untuk mengendalikan nafsu, untuk mengendalikan jiwa, untuk mengendalikan perasaan dan untuk mengendalikan minda. Sebab itu kita ada IQ, ada EQ, ada SQ. IQ ilmu mengurus otak, EQ ilmu mengurus emosi dan SQ ilmu mengurus spiritual, mengurus hati. Tiga-tiga ni mesti tergabung. Tak boleh satu je. Otak ikut otak je, tak payah ikut perasaan. Ataupun ikut perasaan je, tak payah pakai otak. Ataupun ikut hati je, serah je lah pada Allah. Macam mana kuasa Allah, Allah kan jadi, Allah tak jadi, tak juga. Mesti gabung tiga-tiga. Ada niatnya, ada usahanya, ada prosesnya. Okay? Baru ada hasil. Maka sekali lagi kita kata, orang yang sudah terbiasa yang tak baik, sangat sulit mengurus jiwanya, sangat sulit mendidik budi pekertinya. Orang yang sudah lama sangat kasar. Kasar artinya tidak berbudi bahasa. Maka kalau dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh membaiki. Orang yang dah biasa minum berdiri, nak latih diri minum duduk. Kalau dia tak bersungguh-sungguh, minta maaf banyak, tak mau je berubah. Okay. Orang yang kita katakan sudah sentiasa suka bercakap kasar-kasar, maka kalau dia tak sungguh-sungguh untuk mengubah perangainya, dia akan kekal begitu. Okay. Pertama nak mengasuh jiwanya, kedua nak mengasuh budi pekertinya. Budi pekerti, sekali lagi mereka kata ada budi bahasa, ada budi pekerti, ada akal budi. Tiga jenis budi yang ada dalam bahasa Melayu. Pertama, budi pekerti. Penampilan, kelakuan, perbuatan, santunnya. Okey? Itu kita kata budi pekerti. Kemudian, budi bahasa. Yang dicakap semua bagus, yang ditampilkan semua bagus, jelingannya bagus, sebutannya bagus, panggilannya bagus. Okey? Dan yang ketiga, akal budi. Akal budi maknanya akal yang sentiasa positif. Akal yang sentiasa ingin membaiki. Akal yang sentiasa untuk tidak merendahkan orang. Jadi kita kena ada tiga-tiga ni. Pertama budi pekerti. Ini yang mak kita didik dari kecil. Minumnya duduk. Kalau anak tidak diasuh minumnya duduk, maka dia akan minum berlari. Tapi hari ini semua orang minum berdiri dan semua orang minum berlari. Kita dulu minum pakai cawan. Sekarang dah tak pakai tawan. Pakai teguk je. Kong. Sebesar-besar botol, sebesar-besar Tupperware, sebesar-besar bekas air. Dia tonggak macam kontraktor. Contoh, dulu orang minum begitu sebab minum di ladang, tak ada gelas, tak ada cawan. Tapi akhirnya minum bergelas, minum bercawan dah tak standard pula dah. Minum pakai botol tu high class, tak. Akhirnya hilang adab makan. Sama juga makan, kita kata makannya santun. Tapi datang pula burger, udah makan macam rimau. Hilang santun menyuap, suap jangan besar-besar. Kalau nak makan jangan buka mulut tu lebar sangat. Jangan berbunyi, nyap. Contoh. Ini kita kata budi pekerti. Bukan itu depan orang, lalu belakang depan orang tunduk, tak cukup.
Tak cukup begitu. Itu pura-pura. Okey? Sebab itu kita katakan yang dikata yang sudah menjadi budi pekerti, artinya apa? Dia tidak berfikir. Nak buat tu, dia kena fikir dulu. Aku nak lalu ni, nak kena buat macam mana ya? Kena tunduk ke? Kena jarak. Tak. Orang yang budi pekertinya sudah tertanam, di mana pun dia santun. Di mana pun dia tahu adabnya. Dia tahu cara duduk yang baik, dia tahu cara berdiri yang baik. Okey, sebab itu kita katakan sekali lagi, ada urus spiritual kita ni, maka kita nak bangun balik kekuatan paling penting yang orang nampak kita. Tadi kita kata kalau hati dengan Allah, budi pekerti dengan manusia, akal budi dengan Allah dan manusia, dan ada kita kata budi bahasa pastilah dengan Allah dan dengan manusia. Sebab itu kekuatan kalau kita kata, kalau solat yang berbudi bahasa ataupun yang santun, solatnya tamak ninahnya jelas, takbirnya cantik, angkat tangannya selesai dan sebagainya. Okey? Balik kita kata, orang yang sudah biasa dengan pekerti yang jahat, kalau dia tidak sungguh-sungguh untuk berubah, dia sulit untuk berubah. Okey, yang ketiga kita katakan orang yang sudah merasa dia memang susah nak elok. Saya ni memang dah terbiasa. Ini memang perkataan yang orang selalu pakai. Saya ni sudah terbiasa gini. Kalau orang itu sudah mengakunya begitu, maka dia menolak untuk berubah. Okey, saya ni jadi kasar, buat macam mana? Belajarlah jadi halus. Saya kalau bercakap memang kuat. Belajarlah untuk bercakap santun. Okey, sebab itu kita kata, kalau orang tu sudah confirm, saya ni memang pandai barang, saya ni memang kasar, maknanya semua yang negatif itu, dia akui dan dia rasa itulah kebiasaannya, itulah saya. Kalau nak kenal saya, itulah saya. Allahu Rabbi. Ni cabaran ni. Semua orang ngaku dia tak baik. Kalau ngaku tak baik, sampai bila nak ngaku tak baik? Saya dah memang bukannya warak sangat, bukannya alim sangat. Saya dah memang begini. Jangan serabut stamp. Jangan endorse diri kita ni tak baik. Walaupun memang kita tak dapat didikan yang baik. Mak tak ada, ayah tak ada, orang susah, anak yatim, susah makan, susah kerja. Contoh, kita tak dapat asuhan-asuhan itu dari kecil. Jangan salah mak ayah kita. Dah besar, dah pergi sekolah, dapat CJ, dah dapat gaji, dapat kerja. Bantulah diri. Belajarlah berubah. Ikutlah kursus, carilah ilmu. Carilah pakar-pakar. Ada orang dia biasa duduk terkangkang macam tu. Saya dah biasa dulu macam ni. Duduk belunjur depan orang, hala kaki kat orang, hala kasut kat orang. Duduk silang kaki, tapak kasut tampak kat orang. Saya dah biasa, saya memang opini. Aduh. Ini kekuatan. Ini adalah pengakuan orang yang malas berubah. Okay? Orang yang malas untuk membaiki diri. Orang yang malas, kita katakan, malas dan kurang ikhlas terhadap dirinya. Dia tidak hormat dengan dirinya, dia tak sayang dengan dirinya, dan dia tidak bersyukur dirinya yang dicipta oleh Allah ini. Allah ciptakan dari sebaik-baik kejadian. Prosesnya baik, hasilnya baik. Kamu adalah umat aku yang terbaik. Itu dah pengakuan Allah dalam Al-Quran. Maka kekuatan yang kita nak bangun, kamu fi asani takwim, kamu dicipta dari air yang hina, tetapi Allah muliakan jadi darah, jadi daging, dan diberikan semua kelengkapan. Diberikan akal untuk kamu berfikir, diberikan kesempatan umur untuk kamu belajar.